Cikgu nak tengok nombor 5. Nombor 5. Apakah kepentingan tamadun kepada sesebuah kerajaan? Ni kat nombor 1 sudahkah? Dah. 2? Dah. Okey. 3? Dah. Uyuh, cepat dong. Okey, ini nombor 5. Nombor 6. Cikgu, Ha, kekayaan tu apa? apa tu? Kekayaan. Ha, Kaya. kekayaan you tak tahu apa itu ah? Kaya lah. Kaya lah. Eh. Rich. Duit, dia ada banyak harta benda. Dia banyak duit, kekayaan. Nombor 6. The Art of the Ancient War. Ini adalah sebuah buku. Buku ini dihasilkan oleh masyarakat apa? Siapa yang buat buku ni? Indus ke, Huanghe ke, Mesir ataupun Mesir? Ini ialah sumbangan. Cikgu, saya nak tengok nombor 7. Yuh. Yang lain sudah ke? Yang lain, orang lain? Dah. Sudah? Sudah siapa? 6? Dah. Okey, 7. Apakah yang menjadi asas? Cikgu, saya belum. Belum ah? Belum. Belum. Nanti tunggu sekejap. Baru mau cari buku Muka surat, buku teks muka surat 77. Sini sudah ada tulisan. Buku teks muka surat 77. Saya tak baik tu. Cikgu, tapi dia tulis Babylon. Babylon ialah Babylon itu tamadun apa punya? Mesir purba ke? Dah. Lepas tu? Tak tahu. Mana boleh cakap. Dia cakap sekarang pagi jawapan sudahlah. Kamu kena ingat Mesir ialah piramid. Sudah ke Yuan? Nanti ya. Tak dapat cari jawapan. Dah. Okey. Di atas. Apakah yang menjadi asas pembentukan konsep tamadun dalam Islam? Konsep apa yang menjadi asas? Asas tu apa, Cikgu? 它的基本要求。Cikgu dia aku tak ada. Muka surat Cikgu dah. 78. Okey soalan 8. Okey, tokoh X ini dia cakap dia ialah sarjana Islam pertama yang membincangkan tentang peraturan pemerintahan. Siapa orang tu? Muka surat 78 dalam buku teks. Tengok ni bulatan dia sudah tulis. Cikgu boleh tengok buku teks.
Tengoklah kalau you sudah get ready tu tak payahlah tengok kamu main-main hantam tembak-tembak macam tu. Siapa yang nak tengok itu apa boleh buat kan? Ha, tengoklah. Saya apa? Dah. Dah? Cikgu, peraturan pemerintahan apa tu? Peraturan tahu tak? 规则pemerintahan ialah jangan讲统治啊 pemerintahan. Cikgu nak tengok nombor 9. Ini Ibnu Khaldun. Okey, tokoh tersebut telah memperkenalkan konsep Madaniyah. Konsep tersebut menjurus kepada aspek apa? Aspek syarak, akidah, falsafah, kebendaan. Dah. Sudah, nanti ya. Ada dapat jawapan kah? Ada. 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 Okey. Yang ke-10. Apakah aspek yang diberikan penekanan dalam konsep tamadun mengikut pandangan Arnold J. Toynbee? So orang ini apa yang dia tekankan dalam konsep tamadun? Okey. Soalan 9. Saya rasa soalan 9 salah lah jawapan dia. Kan mana sudah buku teks lah. Buku teks form 1. Saya dah. Okay. Okey, soalan 11. Tamadun yang terletak yang terawal dunia lahir di lembah sungai mana? Tamadun yang pertama wujud ialah tamadun apa? Ha? Tamadun yang pertama wujud ialah tamadun apa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, Madaniyah. Esok tak ada tuition kan cikgu? Esok tak ada. Esok cuti. Hari buruh. Okey, 11 sudah? Hari Sudah? Tunggu ah. Dah. 11. penyataan kandungan ekonomi masyarakat tamadun. Okay, kita ada 4 tamadun yang awal. So mana satu yang betul sungai dia? Cikgu, saya boleh buat nombor 12 tak? Boleh. Kalau nampak soalan boleh buat. Okey, nombor 12, aktiviti ekonomi, mereka melakukan perdagangan tempatan. Perdagangan tempatan. So apa yang mereka jual? Barang apa yang terlibat? Tempatan. Emas. Dia ada 2 jenis perdagangan. Satu perdagangan tempatan, satu lagi pertempatan
jarak jauh. Dah. Sudah? Okey, 13. Apakah tamadun luar yang pernah menjalinkan hubungan perdagangan dengan masyarakat Sumer? Masyarakat Sumer ini ialah orang mana? Orang Mesir ke, tamadun ke, Huanghe ke, Indus? Itu golongan tu apa? Corona. Golongan 就是那一怎样比喻人的意思，那一群 golongan 那一群人。Golongan ialah macam kumpulan. Masyarakat Sumer ini ialah orang Mesopotamia. Oh, saya putus. Okey, kita sambung. Hello, hello. Dengar ke? Hello, dengar ke? Kau ada 20 HB. Okey, dengar ah. 13, 14. 15. Apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan pertempatan kekal masyarakat tamadun awal dunia? Faktor. Sampai mana? Kamu buat sampai mana? Saya nombor 14. Oh, 14. Jadi ini yang mula-mula ya, sesebuah negara kota itu dia punya paling atas tu ialah siapa? Cikgu, Yang yang 13 ni dia pun jawapan dalam buku teks ada ke? Kamu tengoklah dalam buku teks muka surat 81. Dia cakap 81. tu 14 raja ke? 14, apa tu? Raja. Bukan. Tengok muka surat 81. Tengok muka surat 81. Saya sudah nampak jawapan. Muka surat 81 yang ada tengok buku. Yang tak ada tengok buku itu kamu fikirlah sendiri. Yang ada tengok buku. Sistem pemerintahan baris yang keempat. Nampak tak? Bangsawan dan pendeta. Bukan raja ya. Raja ialah selepas. Bangsawan ya cikgu? Bangsawan ya? Baris yang keempat. Kamu tengok baris yang ketiga pada peringkat awal. Pemerintahan negara kota diketuai oleh Pendeta. nampakkah? Nampak. Nampak. Dia bukan raja, mula-mula bukan raja. Dia adalah pendeta, orang agama yang memerintah sesebuah negara. Lepas tu baru ada raja. Okey, soalan 15. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan pertempatan kekal? Okey, jadi orang-orang dulu mereka membuat pertempatan kekal di sesuatu tempat disebabkan oleh apa? Kenapa mereka sanggup tinggal di sana?
Kekal. Tidak mau pindah-pindah. Sebab apa? Ni jangan salah. Tahu. Ya, sudah 16 ah? Ya. Belum. Belum. Tidak. Okey. 16. Okey, kota S ialah kota yang terawal muncul di dunia. Ya, kota yang pertama muncul di dunia ialah kota apa? Cikgu, mana boleh cari? Ha? Mana boleh cari? Kenapa kamu tak ada baca? Sini, kamu tengok sini. Kamu nampakkah sini dia tulis apa? Dia sudah Nampak. tulis buku teks muka surat 82. Sini dia sudah tulis muka surat berapa jawapan dia. Cikgu, soalan itu boleh kecil sikit. Kecil lagi ya? Macam ni okey? Okey. Dah. 17. Okey, 17 ini Mohenjo-daro, Tamadun Indus. Okey, apakah tujuan pembinaan kota ini? Apakah tujuan dia membina kota ini? Wah, Tiaku baru mau masuk ah. Hebatlah. Cikgu saya rasa dia makan KFC lagi. Tiaku, kali ini makan apa? McDonald. Ha? Saya hari ni makan ni mah. Apa ni? Makan mie ah sampai lewat begitu lama yo. Sambil belajar sambil makan okey wah. Apa Ya dah dia ni. loh. Lain kali tak apa bawa makanan saja. Sambil makan you boleh tutup Babe, sound. tengok Ada puasa ya, cikgu. Ada orang puasa. ada lah. Hello. Saya pergi tokong Cina sembahyang, betul ke? Yes. Kenapa pergi tokong Cina? Siapa? Ah. Tiago Buddha. Dia orang panggil. Tiago Buddha ke? Hello? Tak, Tiago Ya. agama Buddha. Bukan. Then Dekat rumah saya kan. kenapa mau pergi sana sembahyang? Gila. Tak, every year go. So that's why. Oh, okay. Dia orang apa? Parti. Setiap setiap tahun pun panggil. Oh, okay. Kita sudah sampai nombor 17 ah. Maksudnya markah Tiago kosong. Okay. Tiago start Okey, dengan you nombor keluar tak payah 17. belajar. Tiago start dengan nombor Okay. 17. Cepat. Cikgu kasih soalan lain lah dekat Tiago. Tiago cikgu. Ini mau saya buat soalan lain lagi macam mana ni? Bila nak bagi? Cikgu suruh dia screenshot lepas tu dia buat. Bila dia mau buat?
Cikgu jawapan 17 tak ada pun. Ada. Cikgu, menghalang bencana alam tu apa? Bencana alam itu contohnya tsunami lah, ribut taufan lah, gempa bumi lah, itu ialah bencana alam. Lambangkan status. Melambangkan status ialah melambangkan, you tak tahu melambangkan. Saya pun tak tahu macam mana. Melambangkan status itu ialah kedudukan. Saya betul-betul tak tahu lah nombor 17. Kenapa orang dulu dia nak membina kota ni? Kenapa dia nak membina kota di bandar? Satu bandar. lepas tu dia Memudahkan buat kota. perhubungan. Tak tahulah, nanti saya bagi tahu. Okey, pilih dulu jawapan dia. Okey, soalan 18. Apa maksud pengkhususan? Pengkhususan kan itu hari saya sudah cakap, pengkhususan pekerjaan. Dia hanya segolongan orang itu akan buat kerja itu sahaja, profesional satu kerja. Okey, orang yang membuat pertanian. Dia tidak tahu buat benda lain. Itu pengkhususan. Khusus satu kerja. 他们有特定的工作，已经有了 khas 了的工作的。Okey, 18. Apakah kemudahan asas yang ada di setiap rumah? Setiap rumah ada apa? Cikgu, perigi tu apa? Perigi tu Perigi. tempat simpan air tu kat bawah tanah, dia korek-korek satu perigi, lepas tu air ada di bawah tu. Perigi. Cikgu, dulu ada rumah ibadat lah, tak ada kan? Rumah ibadat Adalah. ialah tempat orang sembahyang, mesti ada dari dulu lagi ada. Okey lah, saya dah tahu. Dah. Belas. Apakah faktor yang mempengaruhi kewujudan pengkhususan pekerjaan? Kenapa? Kenapa ada pengkhususan pekerjaan? Golongan artisan wujud dalam hierarki. Apakah peranan artisan? Okey. Cikgu, saya rasa tak sempat buatlah semua. Lama tunggu. Macam betul-betul tak sempat ni, sudah 8:55. Sudahkah sampai 20? Sudah? Saya nombor 20 tunggu lah. Artisan. Apakah kerja artisan? Bukan artis yang menyanyi tu. Artis ini kerja lain, orang dulu-dulu artisan. Dia mesti ada kaitan dengan seni. Dah. Bukan seni melukis tu seni. Kesenian, banyak kesenian. Sudah? Okey, kita cek dulu objektif ni. Tiaku. Yes. Tiaku, okey, sekarang you buat dulu nombor 1. Sudah siap? Saya bagi tahu jawapan.